Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran pada minggu ini. Jadi untuk hari ini, cikgu akan fokus kepada buku PKJR kita, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Okey, jom kita berkenalan dengan rakan PKJR kita. Kita ada 6 orang rakan, iaitu Georgie, Adam, Jutim, Rani, Maylin dan juga Alia. Okey, untuk hari ini, cikgu nak fokus kepada tema 1, iaitu penggunaan jalan raya. Fokus kat mana? Bahagian risiko dan juga akibat. Okey, jadi hasil pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anda perlu kenal pasti dan menyenaraikan faktor dan akibat nahas jalan raya di Malaysia. Yang kedua, menyatakan perkaitan risiko, maksudnya penyebablah berlaku kemalangan tu, mengambil risiko dan implikasi ni kesan risiko dengan persekitaran jalan raya terbabit. Okey, pelajar semua boleh buka buku PKJR masing-masing pada muka surat 1. Okey, jadi kita ada 3 berita hari ini dan cikgu akan huraikan satu persatu. Okey, yang pertama, 2 murid maut, korban jalan gelap. Kota Baru, 2 orang remaja maut manakala 2 lagi parah apabila basikal yang ditunggang oleh mereka dirempuh sebuah kenderaan di Jalan Teratai pada jam 9.30 malam tadi. Menurut saksi di tempat kejadian, kumpulan remaja tadi baru pulang dari pusat tuition yang berhampiran dengan rumah mereka. Kemalangan dipercayai berlaku ketika mereka melalui kawasan yang gelap, seterusnya mengakibatkan pemandu kereta tidak sempat mengelak lalu merempuh sekumpulan remaja terbabit. Okey, untuk berita ni, kalau awak perhatikan, mangsa adalah kumpulan remaja. Siapa yang merempuh mereka? Seorang pemandu kenderaan. Okey, kalau kita fokus balik, okey, orang akan nak marah kepada pemandu kenderaan. Tapi bila kita baca betul-betul, tengok dekat situ ada 2 faktor utama yang menyebabkan berlaku kemalangan. Yang pertama, remaja terbabit dalam bentuk kumpulan. Okey, melalui sekumpulan remaja. Okey, kemudian apa yang berlaku? Faktor risiko lagi. Melalui jalan yang gelap. Okey, so ada 2 faktor yang mengakibatkan kemalangan. Okey, iaitu remaja dalam bentuk kumpulan di atas jalan raya dan yang kedua melalui kawasan yang gelap. Akibat dia apa? Akibat dia kenderaan tu tidak nampak sebab jalan raya gelap. Tak nampak. So dia akan merempuh kumpulan remaja terbabit. Kenapa boleh terkena rempuhan? Mungkin disebabkan remaja terbabit bergerak atau menunggang dalam bentuk beramai-ramai memenuhi ruangan jalan raya. Okey, tengok contoh kedua, berita yang kedua. Pejalan kaki mati dirempuh, lintasan maut. Puchong, seorang pejalan kaki maut selepas dilanggar sebuah kenderaan di kilometer 21.5 Lebuh Raya Kesas menghala ke Puchong dekat sini pagi tadi. Kejadian kira-kira jam 7 pagi itu dipercayai berlaku ketika mangsa Ahmad bin Sufyan 14 hendak melintas Lebuh Raya dari pusat komersial Jalan Kenari menuju ke pusat beli belah IOI Puchong. Sebuah kenderaan tidak dikenal pasti dikatakan tidak sempat mengelak lalu melanggar mangsa sebelum mangsa tercampak beberapa meter di atas jalan raya. Hasil siasatan awal mendapati kemalangan ini berpunca daripada kecuaian pejalan kaki. Okey, berita kedua. Mangsa siapa? Ahmad bin Sufyan, seorang remaja. Umur berapa? 14. Okey, risiko. Okey, maksudnya apa faktor yang menyebabkan kemalangan? Okey, kalau tengok betul-betul dekat sini, Ahmad iaitu arwah telah mengambil risiko dengan melintas Lebuh Raya. Mesti ingat Lebuh Raya tu bukan jalan raya satu lorong macam depan rumah kita tu. Tapi ada banyak lorong. Bila ada Lebuh Raya, semestinya akan ada lintasan ataupun
yang jejantas untuk melintas menyeberangi lebuh raya. Jadi remaja ini sendiri mengambil risiko meletakkan nyawanya sendiri untuk melintas lebuh raya begitu sahaja. Okey, kesan dia apa? Kesan dia pemandu yang memandu di lebuh raya, tidak sempat mengelak lalu merempuhnya. Kesan lagi akibat rempuhan tu masa tercampak beberapa meter. Jadi bila tercampak automatik boleh menyebabkan kematian sebagaimana berlaku kepada arwah sebab terhentak di atas jalan raya selepas tercampak. Okey, yang ketiga, kemalangan motosikal meningkat. Kajang, sebanyak 3,816 orang penunggang motosikal maut akibat kemalangan jalan raya pada 2015 berdasarkan statistik yang dikeluarkan Polis Diraja Malaysia. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,295 kes kematian adalah akibat tidak memakai topi keledar, manakala 158 kematian akibat tidak mengikat tali topi keledar dengan kemasnya. Okey, berita ketiga. Kemalangan melibatkan penunggang motosikal. Banyak ke? Banyak. 2015, 3,000 lebih. Faktor yang menyebabkan kematian. Bukan faktor menyebabkan kemalangan. Kematian. Ada dua faktor menyebabkan kematian mangsa. Iaitu tidak memakai topi keledar dan juga tidak mengikat tali topi keledar dengan kemas. Kemalangan itu mungkin terjadi faktor mangsa, iaitu mungkin motosikal itu tidak menunggang dengan betul ataupun disebabkan kecuaian orang yang melanggar mangsa. Itu faktor kemalangan. Tapi faktor kepada kematian, maksudnya kat sini, bila berlaku kemalangan, apa yang terjadi? Penunggang motosikal akan tercampak. Bila tercampak, apa yang berlaku? Tak pakai topi keledar, tak ikat dengan kemas. So, kepala dalam keadaan free. Sama macam yang melintas lebuh raya tadi. Bila tercampak, jadi jatuh atas jalan raya, mengakibatkan keretakan pada bahagian badan dan juga pada kepala khasnya. Bila retak, apa berlaku? Pendarahan yang serius yang mengakibatkan kematian. Jelas ya? Jadi hari ini ada dua aktiviti yang kena awak penuhkan. Yang pertama pada muka surat 2, iaitu catat dan sampaikan maklumat yang diperolehi. Dari berita tadi melibatkan 3 mangsa: pejalan kaki, penunggang basikal dan juga penunggang motosikal. Perlakuan berisiko. Cikgu bagi contoh untuk penunggang basikal tadi. Apakah perlakuan berisiko? Yang pertama, menunggang basikal secara berkumpulan. Yang kedua adalah faktor jalan raya yang gelap. So, implikasinya apa? Implikasinya pemandu kenderaan tidak nampak. Lepas tu implikasinya sahaja lagi menyebabkan pemandu kenderaan merempuh kumpulan penunggang basikal tadi. Lagi kesannya apa lagi? Menyebabkan 2 orang meninggal dan 2 orang cedera parah. Jelas ya, perlakuan berisiko dan juga implikasi. Jadi, anda penuhkan bahagian pejalan kaki dan juga penunggang motosikal dalam buku masing-masing. Dekat bahagian implikasi ni, kena tuliskan juga untuk pejalan kaki dan juga penunggang motosikal. Aktiviti kedua adalah pada muka surat 3. Anda diminta oleh ibu untuk ke kedai membeli barang keperluan dengan membonceng basikal yang ditunggang oleh abang. Apa yang perlu dilakukan bagi memastikan perjalanan anda selamat? Untuk situasi ni, tengok betul-betul, ibu suruh ke kedai. Siapa yang tunggang basikal? Abang yang tunggang. Kita apa? Kita bonceng di belakang basikal. Jadi, anda perlu senaraikan 4 cara untuk memastikan perjalanan anda dan juga abang selamat pergi dan pulang dari kedai.
Okey, selesai dua kerja ni, boleh WhatsApp pada cikgu, ambil gambar kerja awak untuk cikgu semak. Jangan lupa bagi tahu nama dan juga kelas masing-masing. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk bahagian PKJR pada minggu-minggu akan datang. Okey.